A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم الخير يا كريم Allahumma ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ya Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, summalhamdulillah yang saya muliakan Tuan Pengerusi Surau, Barisan Ahli Jawatan Kuasa Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, para asatizah, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, para alim ulama, para awliyaillah salihin, khususnya tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia hidayah, inayah, keizinan taufik Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjamaah dan dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mendengar sedikit perkongsian ilmu. Mudah-mudahan khusus dalam bab akidah, bab tauhid Ahli Sunnah wal Jamaah, mudah-mudahan menjadi satu ilmu, menjadi satu peringatan untuk kita memperteguhkan lagi lah, dan kita nak mencari ma'rifatullah, nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk meraih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak sambung perbincangan kita berkenaan dengan tauhid akidah di muka surat 12 lah kan. Surat 12 lah. Kita dah sampai muka surat 12. Kata tuan kitab rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi wa bi ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka kami berkata, wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, dan sifat kesempurnaan itu amat banyak, tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib disabitkan baginya Ta'ala, baginya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas jalan ijmal. Baik, ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ceritanya sekarang kita dah sampai di nak masuk dah kan, nak masuk berkenaan dengan akidah, nak masuk ke satu-satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sikit lagi. Cuma sebelum kita masuk secara terperinci, secara detail, secara tafsili dia panggil, yang wajib kita kena tahu. Wajib tuan aja. Kita dah tahu hukum dia wajib. Wajib syarak tuan je kan. Maksudnya setiap orang wajib kena tahu
jadi fardu ain satu-satu. Dan para ulama ni dia setelah mengkaji kan daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu para ulama simpulkan, khususnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, 20. Kan 20 kena tahu tuan haji kan, wajib kena tahu. Atas pendapat yang masyhur lah 20. Sebelum nak masuk ke satu-satu tu, wajib juga bagi kita untuk kita tahu secara ijmal, secara umum kan dia tulis. Yang 20 tu wajib satu-satu kita tahu. Wajib. Kalau tak tahu, berdosa lah tuan haji kan. Ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebab dia fardu ain. Fardu ain menjadi kewajipan untuk kita tahu. Dan disebut dah macam mana nak lepaskan fardu ain tu sampai ke dalil secara bukti secara ijmal, secara umum pun kena tahu sifat, tahu hukum dan bukti, dalil secara umum. Tu sampai tiga step untuk kita lepaskan ketuntutan fardu ain. Boleh tadi faham situ kan. Jadi sebelum nak masuk pun kita kena iktikadkan juga secara umum dulu. Sebab apa secara umum? Sebab apa kena iktikadkan juga secara umum? Sebabnya sifat Allah Subhanahu Wa Taala bukan 20 saja. Situ kena faham tuan haji kan. Tu kena faham juga situ. Nanti bila orang kata wajib kena belajar sifat 20 saja, maka kita pun faham yang sifat Allah 20 je. Kan? Kita faham gitu. Yang tu tak boleh macam tu, tak tepat tu. Salah dari segi akidah. Takkan sifat 20 je Allah Subhanahu Wa Taala kan. Sikit sangat tu 20 kan. Nak mentadbir alam ini. Contoh kalau kita kata dalam sifat 20 tu kan, daripada wujud, kidam, baqa kan, wujud, kidam, sedia kala, baqa, kekal Allah Subhanahu Wa Taala, mukhalafatuhu lil hawadis, tak sama dengan makhluk, qiyamuhu binafsi, berdiri dengan sendiri sampailah habis. Tak ada pun kalau tengok sifat melihat ada kan, pelihat ada, mendengar pun ada, menghidup ada tak? Ada tak? Kalau kita tengok sifat makhluk kan, panca indera ada melihat, ada mendengar, ada juga menghidup kan. Tapi tak ada pun dalam sifat 20. Jadi Allah tak boleh menghidu. Kalau orang tanya, nak jawab macam mana tanya? Jadi kat sini maksudnya sifat 20 tu para ulama simpulkan cukup untuk dia membina akidah dia tentang ketuhanan Allah. Cukup je. Para ulama kata dia ambil istimbat ataupun dia ambil faedah, dikaji daripada Al-Quran dan hadis, 20 je. Cukup bagi setiap Muslim, setiap orang yang beriman, untuk dia tahu, dia i'tikad, dia pegang dalam hati dia 20 ni saja untuk dia membina akidah dia. Boleh tak Haji? Dan dia kena tahu secara detail lah, sebab dia nak bina akidah dia, nak pasak sana. Tapi bukan bererti sifat Allah 20 saja. Tu kena faham situ tuan je kan, kena faham. Kena buka minda, kena faham lah. Bukan 20 saja, bahkan sifat kesempurnaan Allah tak terhingga. Ni itulah cerita dia sekarang. Boleh tuan je. Jadi sebelum nak masuk satu sifat tu, dia kena i'tikad dulu secara keseluruhan umum. Macam mana? Tengok tuan kitab kata, maka kami berkata, mula-mula ni sebelum nak masuk satu-satu,
wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan. Wajib bagi Allah. Semua sifat kesempurnaan wajib bagi Allah juga. Wajib juga. Boleh. Wajib juga. Wajib dengan makna wajib akal lah kat sini. Apa maksud wajib akal? Maksudnya wajib akal tak terima kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan. Itu maksud wajib. Boleh tuan-tuan? Itu kita dah bincang lama dah. Kena clear sungguh, kena faham sungguh istilah wajib tu. Okey, bila sebut wajib maksudnya akal tak boleh terima kalau Allah tidak bersifat dengan kesempurnaan. Boleh tuan-tuan? Jadi wajib bagi Allah Taala bersifat dengan tiap-tiap sifat. Kenapa ditulis tiap-tiap? Maksudnya semua sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ni sebelum masuk satu-satu lagi. Ni secara umum. Boleh situ kan? Sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya Allah Ta'ala yang maha tinggi. Boleh? Boleh tajuk. Ni nak menunjukkan bahawasanya sifat kesempurnaan banyak. Nanti dia akan sebut. Cuma kita sebut pada perjumpaan yang lepas, bila sebut sifat kesempurnaan, setengah orang dia akan keliru. Setengah orang dia akan keliru dan dia sifatkan Allah dengan seperti sifat makhluk. Contoh apa? Contohnya dengan sifat kesempurnaan tadi Allah jadi sempurna. Itu salah dalam akidah tu aja kan. Kita sebut dah perjumpaan lepas. Sebab apa? Sebab makhluk kalau sifat dia sempurna, dia akan jadi sempurna. Itu makhluk. Tuan je kan, kita sebut dulu. Contohnya kalaulah seorang tu kata kalau cantik kan, sifat dia cantik, maka orang tu akan jadi cantik kan? Dengan sifat cantik dia, maka dia akan jadi cantik. Dengan sifat yang sempurna cantik tadi, dia akan jadi cantik. Contoh kan. Ataupun kuat, orang tu kuat, dia ada sifat kuat, maka jadi kuatlah dia kan. Boleh faham tak je? Jadi kita makhluk ni tak kira lah manusia ke atau apa-apa perkara, tak kira. Alam ini makhluk seolahnya kita ni menumpang pada sifatnya. Kalau sifat elok, eloklah dia kan. Kalau sifat tak elok, tak eloklah dia. Contoh kalau kita kata kalaulah buta, contoh kan, seorang yang buta, maka dia bersifat dengan sifat yang kurang. Boleh nampak tuan je? Boleh nampak itu? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukan macam tu. Bila kita sebut wajib bagi Allah, akal tak boleh terima yang Allah Subhanahu Wa Taala ni tak bersifat dengan sifat yang sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala ni wajib kena sifat dengan kesempurnaan, bermaksud zat Allah Subhanahu Wa Taala tu dah sempurna dan sifat tu pun sempurna. Boleh? Zat tu dah sempurna dan sifat pun sempurna, cuma zat dan sifat ni berlazim-laziman ataupun tidak boleh bercerai tanggal antara zat dengan sifat. Itu saja. Bukan bererti dengan sifat kesempurnaan Allah ni menyempurnakan zat, bukan macam tu. Boleh nampak situ saja? Tu kena faham sungguhlah, clear. Kalaulah sifat Allah yang sempurna tadi, contoh sifat Tuhan yang sempurna, dia menyempurnakan zat, maka zat tu lemah kan? Zat tu lemah. Sebab apa lemah? Sebab zat tu dia berhajat kepada sifat yang sempurna untuk dia jadi sempurna. Tu makhluk. Boleh nampak situ kan? Situ. Jadi bila sebut sifat kesempurnaan Allah, sebab itulah para ulama dia tafsirkan lagi, dia kata sifat kemuliaan ataupun sifat kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab tak nak jadi orang tersalah faham. Ambil sifat makhluk letak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh situ kan?
yang patut dengan zatnya. Sifat wajib. Allah ni wajib, masuk wajib. Akal tak boleh nak terima kalau Allah tak bersifat dengan kesempurnaan. Tu maksud wajib. Bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan yang patut dengan zatnya. Tu satu lagi isu. Apa maksud yang patut dengan zatnya? Maksudnya yang layak dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh tak Haji? Satu kefahaman, sifat kesempurnaan tadi, sifat sempurna tadi yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh situ Tuan Haji? Bukan bermaksud bukan bermaksud bila sebut sifat kesempurnaan yang patut dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka di sana ada sifat yang tak patut bagi zat Allah. Bukan maksud begitu. Situ satu isu lagi. Satu isu lagi. Boleh Tuan Haji? Contohlah, kalau makhluk tadi kan, makhluk tadi kalau sifat dia sempurna, baik, maka jadi baiklah dia kan. Kalau dia bersifat dengan kurang, maka dia jadilah kurang dia, dengan sifat kekurangan yang dia ada. Itu makhluk. Allah bukan macam tu. Allah Subhanahu Taala Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang kekurangan. Jadi zat dan sifat dah sempurna. Dan kalau kita kata makhluk tu, contohnya sifat sempurna, dia seorang yang kuat. Sifat dia kuat kan, sado, gagah. Sifat dia gagah, kuat. Maka memberi faham yang dia tidak lemah kan. Bila kuat, memberi faham yang dia tidak lemah kalau dia kuat kan. Maksudnya dia akan memberi faham sifat yang lawan bagi sifat dia tu ada, kan. Kalau kuat, lawan dia lemah. Kalau dia kuat, maksudnya dia tidak lemah. Boleh faham betul tu Tuan Haji? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Boleh. Tapi bila sebut sifat kesempurnaan Allah yang kita faham tadi, yang patut dengan zatnya Allah Subhanahu Taala, bukan bermaksud ada sifat yang tidak patut bagi Allah, bukan. Boleh kan? Bukan bermaksud ada lawan dia. Ini tak ada lawan. Ni yang patut ni hanyalah penjelasan ataupun keterangan bayan kepada sifat kesempurnaan itu saja mana. Kena faham sungguh situ. Kita nak sucikan sungguh Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat makhluk. Boleh kan Tuan Haji ni? Boleh lagi kan? Boleh lagi kan? Yang maha tinggi. Boleh. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak sekali kan? Semua sifat kesempurnaan wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sempurna apa? Sebut saja sifat yang sempurna, semua wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Amat banyak. Banyak setakat mana? Tiada meliputi dengan dia melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak ada siapa pun yang tahu setakat mana, banyak mana, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu sifat-sifat kesempurnaan dia yang banyak. Boleh situ dulu. Sekali lagi, wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala ni wajib. Akal tak boleh terima kalau Allah tak bersifat dengan sempurna. Jadi wajib bagi Allah Ta'ala ni bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan tadi yang patut bagi zatnya Allah Subhanahu Wa Taala, yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha tinggi. Dan sifat kesempurnaan itu amat banyak sungguh. Tidak boleh terhingga, tiada meliputi, tidak boleh kita menghinggakan dia, tidak boleh kita merataikan dia, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala satu zat saja yang tahu. Hanya dalam ilmu Allah saja yang tahu sifat yang sempurna tadi. Banyak tu. Boleh situ kan? Maka tadi sebagai maklumat dulu,
Maka apa yang perlu kita buat? Maka wajib disabitkan baginya ta'ala. Tu wajib syarak bawah tu. Maka wajib. Apa maksud maka wajib? Maka wajib kita semua ni yang mukallaf. Wajib syarak tu. Wajib kita semua ni yang mukallaf, balik, akil, wajib apa? Kalau tak buat, berdosa. Tu yang bawah tu. Boleh beza ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang atas tadi wajib akal, yang bawah wajib syarak. Kita ada dua kan. Hari tu awal-awal, tiap-tiap kali jumpa ni, perjumpaan kita duk ulang kan, nak suruh tidak keliru lah. Kita ada wajib syarak, kita ada wajib akal. Sini kan, kalau wajib syarak ni wajib buat, maksudnya buat, wajib kena buat. Kalau tak buat berdosa dia. Tu wajib. Macam solat lah, wajib syarak kan, solat, puasa bulan Ramadan kan. Yang atas tu wajib akal. Wajib akal maksud dia akal tak boleh nak terima kalau tak ada benda tu. Tu wajib akal. Bila sebut wajib bagi Allah bersifat dengan kesempurnaan, maksud dia akal tak boleh nak terima kalau Allah tak bersifat dengan sempurna. Tu secara maklumat dulu kan. Nanti dia bawa bukti pula. Kenapa akal tak boleh terima? Nanti bawah tu ada. Tu sekarang ni nak beza wajib dulu kan. Yang atas tu wajib bagi Allah, akal tak boleh terima kalau Allah tak sempurna. Macam mana nak jadi Tuhan kalau tak sempurna kan? Kalau sifat tak sempurna, tak boleh nak jadi Tuhan kan. Nak jadi satu zat yang boleh disembah, kena sempurna tu wajib. Kena sempurna. Jadi kat bawah bila kita tahu Allah wajib sifat kesempurnaan, yang kita dah faham sifat zat Allah tu sempurna, sifat sempurna, bukan saling memerlukan antara sama satu lain. Zat dia sempurna, sifat sempurna, semua dia berlaziman. Dan sifat kesempurnaan itu banyak sekali, tak ada siapa pun yang tahu melainkan Allah saja. Allah Subhanahu Wa Taala saja dengan ilmu Allah yang qadim sedia kala, dia saja yang tahu sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu kan, tak cukup situ lagi. Wajib bagi kita, setelah kita tahu yang tadi, setelah kita tahu Allah wajib bersifat dengan sempurna, setelah kita faham sifat kesempurnaan Allah, setelah kita tahu yang sifat kesempurnaan Allah tu amat banyak, melainkan Allah saja yang tahu, apa kita kena buat? Wajib, maka wajib ke atas kita yang mukallaf tadi, kalau tak buat berdosa, untuk buat apa? Disabitkan baginya Allah Ta'ala. Kita kena iktikad. Apa maksud disabitkan? Maksudnya mengaku dan mengiktikad dalam hati. Tu tugas kita lah. Tu faham tu aja ya. Maksud ayat yang terakhir, maka wajib disabitkan baginya Ta'ala atas jalan ijmal. Maka wajib disabitkan, maka wajib ke atas kita mukallaf ni, yang ditaklifkan ni, untuk sabitkan sifat kesempurnaan Allah tadi. Apa maksud untuk sabitkan? Disabitkan untuk i'tiqad, pegang, ikat, kemah, yakin sungguh dalam hati yang Allah Subhanahu Wa Taala tu bersifat dengan sifat kesempurnaan secara umum. Boleh tu Haji? Boleh kan? Maksudnya tak cukup sekadar kita tahu saja. Kan, katalah yang daripada atas kita ambil balik, dia tahu yang Allah Subhanahu Wa Taala tu wajib bersifat dengan sempurna. Dia tahu yang zat Allah Subhanahu Wa Taala tu sempurna. Dia tahu yang sifat Allah Subhanahu Wa Taala tu sempurna, dan dia tahu yang sifat sempurna Allah Subhanahu Wa Taala tu banyak. Dan dia tahu yang sifat kesempurnaan Allah tu banyak, hanya Allah saja yang tahu. Tapi dia tak i'tiqad, tak boleh, tak jadi juga. Berdosa juga sekadar tahu. Dia kena ikat dalam hati, letak dalam hati dia, yakin sungguh dalam hati dia yang Allah bersifat dengan
kesempurnaan barulah lepas fardu ain dia. Boleh tu aja ya. Tu maksud maka wajib. Ayat yang terakhir tu. Ayat yang terakhir tu bermaksud respon kita ataupun tindakan yang perlu dibuatlah oleh seorang mukallaf. Boleh tu aja. Dia tu. Dan mustahil atasnya ta'ala, dan mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Samalah tadi lawan pula. Tadi kalau wajib bagi Allah Ta'ala tiap-tiap sifat kesempurnaan, yang bawah tu dan mustahil atasnya ta'ala, atas Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan. Kalau sifat kurang mustahil. Apa maksud mustahil? Maksudnya akal tak boleh terima kalau Allah bersifat dengan kurang. Tu lawan dia, pusing yang tadi kan. Kalau wajib tadi akal tak boleh terima Allah bersifat dengan tidak bersifat kesempurnaan, yang bawah ni akal tak boleh nak terima kalau Allah tu bersifat dengan kurang. Kan kurang, kalau kurang macam mana nak jadi Tuhan kan, zat yang disembah. Jadi mustahil. Tu masuk mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan, dan sifat kurang tu pun iaitu sifat kekurangan tadi amat banyak juga. Sebab apa banyak? Sebab dia lawan yang tadi kan. Kalau sifat sempurna pun banyak, maka setiap satu sifat kesempurnaan ada lawan dia. Contoh kalau kita nak nampak yang sifat 20 ni lah kan. Yang wujud ada lawan dia. Wujud lawan dia tak ada Adam kan. Wujud sedia kala lawan dia baru kan. Mesti ada, setiap satu tu ada lawan dia. Sifat kesempurnaan lain pun yang tak menjadi kewajipan 20 ni pun sama. Setiap yang sempurna ada yang kurang dia. Setiap yang sempurna ada yang kurang. Jadi sama banyak jugalah Tuan Haji. Ayah-ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah kan. Sama banyak, tiada menghinggakan dia. Tak boleh nak sakat, tak boleh nak hinggakan, tak boleh nak tahu berapa, tak boleh nak dibilang berapa juga, sebab lawan yang kesempurnaan tadi pun banyak. Melainkan ia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sajalah yang tahu. Kita kan, akal kita ni sebagai seorang hamba yang sangat lemah. Lemahlah akal kita ni, lemah tuan je kan. Sebijak mana pun, sepintar mana kita kata, atas dunia ni tetap lemahlah. Masih lagi manusia. Boleh tuan je? Ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi cukup ke setakat kita tahu mustahil atasnya ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan? Mustahil Allah ni, ataupun akal tak boleh nak terima yang Allah sifat kurang, dan kita tahu juga banyak tak terhingga melainkan Allah saja yang tahu kekurangan tadi. Cukup ke setakat tu? Tak cukup juga Tuan Haji. Dia kena tambah juga belakang tu. Maka wajib ni wajib syarak. Apa maksud wajib syarak? Wajib dia sucikan Allah. Maksudnya wajib, kalau dia tak sucikan Allah, berdosa dia. Kalau yang tadi wajib dia sabitkan kan? Sifat kesempurnaan dia kena yakin, i'tiqad, akidah, ikat, pegang sungguh dalam hati Allah bersifat kesempurnaan satu. Kalau dia tak sabit gitu, berdosa dia. Yang mustahil tadi wajib juga. Wajib apa? Untuk dia sucikan Allah daripada kekurangan. Boleh tak? Jadi dalam bab akidah tauhid, kita ada 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil kan. 20, 40, satu harus. Di sini kita boleh faham daripada tuan kita ni, 20 sifat wajib yang kita kena tahu dengan hukum dia kan, dengan dalil secara ijmal. Nanti tuan kita akan bagi tahu untuk lepaskan tuntutan fardu ain, iaitu bermaksud kena ambil satu-satu, pegang, ikat, kemah, yakin sungguh dalam hati, jadi ikatan akidah. Tu wajib kan.
Yang mustahil, yang 20 mustahil yang lawan dia tu bukan ambil ikat kemah dalam hati. Tuan Haji kan? Kena faham situ pula satu lagi. Bukan kita ambil yang kurang-kurang, yang lawan wujud, katalah tak ada Allah, kita pun ambil tak ada tu ikat kemah dalam hati buat akidah. Bukan. Bukan. Nak buat macam mana? Nak sucikan daripada zat Allah SWT. Boleh tuan? Sebab tu dia tulis maka wajib dia sucikan. Jadi sifat wajib ambil ikat kemah pegang sungguh dalam hati, yang mustahil sucikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh kan tuan kan? Ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Daripadanya atas jalan ijmal. Kenapa tuan kita sebut jalan ijmal? Yang atas tadi pun ada juga, atas jalan ijmal. Apa maksud ijmal? Ijmal ni secara borong ataupun secara umum. Ijmal. Sebab apa nak ijmal? Sebab banyak sangat kita tak tahu kan. Kan tuan kita tu kata amat banyak yang sampai kita pun tak tahu, hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Sebab itulah kena secara ijmal, secara borong je, secara umum macam tu je. Sebab kita pun tak tahu kan. Kita pun tak tahu. Jadi sebab itulah dikatakan dengan jalan ijmal. Tu maksud ijmal kan. Macam mana kita nak tentukan satu-satu, sebab kita pun tak tahu. Boleh nampak situ kan. Sama juga sifat kekurangan. Macam mana kita nak tentukan satu detail, sebab kita pun tak tahu. Jadi secara ijmal, secara borong je, wajib, sifat kesempurnaan dan sifat mustahil yang banyak pun, yang hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu pun, kita sucikan je. Apa saja kekurangan tidak ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh nampak situ tadi? Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu masuk ijmal. Atas jalan ijmal pula, ataupun maksud pula ni jugalah atas jalan ijmal juga. Dan dalil, ada dalil. Kita kena ingat kan, dalam akidah ni dia kena tahu sifat, satu sifat, satu hukum, dan satu lagi dalil. Dia kena tahu juga dalil secara umum, baru lepas akidah dia, baru lepas. Allah wujud, apa hukum dia? Wajibul wujud, wajib Allah tu wujud. Maksudnya wajib, akal tak boleh terima kalau tak ada Tuhan. Dalil? Dalil wujud alam ini kan, kita sebut hari tu. Adanya alam ini membuktikan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu benar-benar wujud. Boleh kan je? Sebab apa alam ini? Contoh dia bagi kat bawah. Dan dalil atas demikian itu. Dan dalil atas demikian itu. Apa maksud demikian itu? Ni kena panjang, ni kena takdir ni, panjang. Dan dalil atas demikian itu, apa maksud demikian itu? Iaitu, dan dalil Allah Subhanahu Wa Taala wajib bersifat dengan kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan kekurangan. Tu maksud demikian itu. Boleh nampak tu aja? Ya, kena jelaskan maksud demikian itu baru nampak, kan? Dan dalil atas demikian itu maksudnya dalil atas Allah wajib bersifat dengan kesempurnaan dan mustahil bersifat dengan kekurangan, bahawasanya jikalau tiada bersifat Allah dengan sifat, segala sifat kesempurnaan, kalaulah Allah itu tidak bersifat dengan sempurna, nascaya bersifat ia Allah dengan segala lawannya, iaitu segala kekurangan. Kalau Allah tak bersifat dengan sempurna, maka Allah akan bersifat dengan kekurangan. Itu maksud dalil. Dalil ni dia dalil secara akal untuk kita fikir. Boleh tak je? Dalil secara akal ni, dan dalil tadi secara akal untuk kita fikir, untuk pasakkan akidah kita. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala
tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, nescaya bersifat Allah Subhanahu wa taala ia dengan segala lawannya. Lawan sempurna tadi. Apa lawan sempurna? Iaitu lawannya itu segala kekurangan. Lawan jadi kurang lah. Yang sempurna lawan kurang. Kita dah isyak. Dah isyak je. Dan kekurangan atas Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Dan kita tahu yang kekurangan tadi mustahil bagi Allah. Kan? Kurang. Tak boleh nak jadi Tuhan zat kalau kurang. Boleh. Dan kekurangan mustahil kerana tak sempat habis dalil ni. Dalil dia, akal dia panjang dia. Dia ambil daripada awal sampailah kita nampak sungguh. Kerana sikit lagi. Kerana jikalau bersifat Allah Subhanahu wa taala dengan kurang, kalau Allah bersifat dengan kekurangan, nescaya tiada menjadi ia akan sesuatu daripada alam ini. Kalau Allah kurang, lemah katalah, tak jadi alam ni. Kan? Boleh ke satu zat yang lemah buat alam ni? Buat langit, buat bumi, buat kita, kan? Tak boleh nak buat sebab lemah. Dan satu zat yang boleh buat alam yang langit dengan bumi dengan kita, diri kita dalam ni pun dah ajaib dah, tak ada orang boleh buat kan. Darah dengan jantungnya kan. Tu kekuasaan, mesti zat yang sangat sempurna untuk buat alam ni kan. Jadi kalau tak sempurna tak boleh buat alam ni. Dan demikian itu batil. Maka batil. Sebab apa batil? Kerana alam ini telah ada dengan musyahadah. Kerana alam ni ada depan-depan kita. Musyahadah ni ada depan-depan kita. Kita boleh tengok dengan keagungan yang ada pada alam ini. Boleh. Dengan keagungan langitnya, tak ada petiang, tak ada orang boleh tiru. Dengan bumi yang terhampar bermacam-macam makhluk yang ada kat bumi, dengan pokoknya kan, dengan bukitnya, dengan apa saja alam ni, mesti zat tu sempurna. Boleh nampak situ lah. Tu dalil dia. Boleh dan ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab itulah ulama diambil bila nak buat dalil untuk sifat-sifat Allah nanti yang 20 tu, ulama terus letak alam ni. Sebab apa? Sebab nampak dengan mata kita kan, dengan dalil akan nampak untuk kita pasak akidah. Yang paling dekat sekali ke diri kita sendiri. Itu majikan ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Paling dekat sekali diri kita sendiri. Allah sebut dalam Quran, kamu tak tengokkah pada diri kamu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita yang tak perasan. Tengok diri kamu sendiri, itulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah ayat-ayat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita dengar pada malam ini jadi satu titik noktah untuk kita suburkan iman kita, untuk kita kenal nak cari Allah Subhanahu wa taala, satu zat yang sangat sempurna, untuk kita letakkan dalam hati, pegang ikat kemah sungguh dalam apa saja situasi kehidupan yang kita hadapi dalam dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan tersalah saya mohon maaf, yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah.